ko sanay kumadi anti-anti, angkol-angkol, isay-isay no po minto ngiti video. Lobi pagulong nga yokoy mata QMS Toyko University Malaysia Sabah dumagado yokoy do program Psychology Industry Organisasi. Tujuan na po dagay do monodo ti video nga popoylo doyo do pasal issue depression toyko kemurungan. Babay na po agumo orangaw toko do moy punod niri la miyo do itwalay sabab haro ito pinay daw di abinlodong kiwano giit amo mo ng kiboros pamiyo na po itbilik daw. Jadi intong ko na ti video oruhay na pabagyati ako rekot do sanjam. Aku explain dulu. Belum lagi explain orang. Kamu ngumpet di ruang ya? Iya dong. Sekolah di rumah lepas kumpul meninggal sini. Nih, boy. Mami. Apakah itu depression? Ataupun kemurungan? Kemurungan adalah penyakit mental yang menyebabkan gangguan termasuklah pemikiran, perasaan, tingkah laku dan kemurungan adalah reaksi normal kepada tekanan atau bahaya, tetapi perasaan cemas dan kebimbangan yang berlarutan mungkin disebabkan oleh kecelaruan kegelisahan. Kemurungan juga adalah gangguan perasaan yang menyebabkan seseorang itu merasa sedih yang berpanjangan, keletihan dan ketiadaan tenaga, cepat marah serta hilang minat dalam aktiviti harian. Ia berlarutan sekurang-kurangnya dalam masa 2 minggu dan boleh berlangsung sehingga berbulan-bulan atau bertahun-tahun lamanya. Penyakit ini boleh dihadapi oleh sesiapa sahaja, tidak kira umur, jantina atau Antara simptom kemurungan yang berlaku ialah yang pertama, cepat marah atau sensitif, kedua, hilang minat dalam berbagai aktiviti, serta kesukaran untuk memberikan tumpuan dan membuat keputusan, dan juga keresahan yang berpanjangan serta ingin membunuh diri. Tips atau apa yang boleh kita lakukan untuk mengurangkan masalah kemurungan diri kita ataupun individu yang mempunyai masalah kemurungan adalah yang pertama sekali, sentiasa dekatkan diri dengan Tuhan. Bagi yang beragama Islam, jangan lupa untuk solat 5 waktu sehari sekali. Bagi yang bukan beragama Islam ataupun beragama lain, masing-masing dengan kepercayaan agama masing-masing. Dan untuk tips yang kedua adalah cari orang yang kita boleh betul-betul percaya, sama ada best friend kita, kawan rapat kita ataupun keluarga terdekat kita, untuk kita luahkan semua rasa yang terpendam dalam isi hati kita, masalah-masalah kita, sebab dengan cara meluahkan itulah akan mengurangkan rasa beban dalam diri kita. Tips yang ketiga, cuba untuk rehatkan diri seketika daripada kesibukan kerja ataupun tekanan masalah yang melanda diri kita.
kita boleh buat aktiviti yang kita sukai, contohnya macam hobi kita, ataupun ambil masa untuk bercuti dan rehatkan diri kita. Antara perkara yang boleh dielakkan atau harus dielakkan semasa jika terdapatnya simptom kemurungan adalah: pertama, elakkan menyendiri. Pastikan diri Anda aktif berada bersama keluarga atau rakan-rakan di luar. Kedua, elakkan pengambilan alkohol. Ketiga, elakkan daripada berfikiran negatif. Dan keempat, jika terdapat simptom kemurungan, segera berjumpa kaunselor ataupun psikologis. Jangan bertanggung. Kemurungan memberi kesan kepada kesehatan mental dan fisikal, sikap, dan perhubungan. Kemurungan jangka masa yang panjang tanpa rawatan akan memberikan kesan kepada yang pertama, berat badan meningkat atau obesity yang akan menyebabkan penyakit jantung dan kencing manis. Yang kedua, penyalahgunaan dadah dan alkohol. Yang ketiga, konflik keluarga, kesukaran dalam perhubungan dan menghadapi masalah kerja. Yang keempat, gelisah, gangguan panik dan fobia terhadap orang ramai. Dan yang kelima, mencederakan diri sendiri dan bunuh diri. Secara keseluruhannya, lebih daripada 264 juta penduduk dunia mengalami kemurungan. Dan wanita lebih terkesan akibat kemurungan berbanding lelaki. Kemurungan boleh membawa kepada bunuh diri dan setiap tahun hampir 800,000 orang mati akibat bunuh diri. Bunuh diri juga merupakan penyebab kedua tertinggi kematian bagi mereka yang berumur 15 hingga 29 tahun. Fikiran untuk membunuh diri juga telah meningkat bagi remaja berusia 13 hingga 17 tahun, iaitu pada tahun 2012 sebanyak 7,9% dan pada tahun 2015 sebanyak 10%. Rakyat Malaysia juga menunjukkan peningkatan sebanyak 50% bagi bilangan pesakit kemurungan dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Pada tahun 2017, 29% daripada rakyat Malaysia mengalami kemurungan, berbanding hanya 12% pada tahun 2011. Kemurungan juga dijangkakan menjadi masalah kesihatan dunia nombor 1 menjelang tahun 2020. Bagaimana kemurungan boleh berlaku? Faktor yang pertama adalah disebabkan oleh faktor genetik, yang bermaksud bahwa ia boleh berlaku di dalam keluarga kita sendiri kerana ia turun-temurun. Faktor yang kedua adalah disebabkan oleh peristiwa-peristiwa yang pernah berlaku di dalam keluarga kita. Sebagai contoh, kita pernah kematian orang yang kita sayangi. Faktor yang ketiga adalah disebabkan oleh penyakit kronik. Sebagai contoh, kita pernah menghidap penyakit kanser dan ini menyebabkan kita rasa sedih dan murung. Faktor yang keempat adalah disebabkan jenis jantina, di mana dikatakan bahwa golongan wanita lebih kerap mengalami kemurungan berbanding golongan lelaki. Dan terakhir sekali, di mana keadaan wanita yang baru melahirkan anak, mereka boleh mengalami postpartum depression. Yang menguasai seorang individu apabila individu itu tidak mahu berhubung dengan orang lain atau bercerita dengan orang lain atau berkongsi apa-apa masalah dengan orang lain. Dan apabila kemurungan itu melanda seseorang, akan menyebabkan seseorang itu tidak mudah berinteraksi dengan orang. Dan apa yang saya tahu, kemurungan ini selalunya akan menyebabkan masalah timbulnya penyakit-penyakit yang lain. Contohnya masalah mental, akan juga menyebabkan tekanan darah tinggi, dan juga masalah-masalah lain seperti berat badan. Pada saya, kemurungan ini adalah satu penyakit yang sememangnya tidak ada obat sekiranya tidak diobati oleh individu itu sendiri. Dan contohnya lah seseorang itu mempunyai masalah, tetapi dia tidak ingin berkongsi dengan orang lain tentang
apa yang dihadapi masalah tersebut akan menyebabkan seseorang itu akan menghadapi tekanan dan menyebabkan mereka tidak mudahlah berhubungan dengan siapa-siapa sahaja. Lepas itu selalunya orang yang macam ini kita akan lihat dia akan selalu kelihatan sedih, tidak mudah tersenyum, cepat marah. Kenapa kepahaman kenapa hati kemurungannya sangulun tulun di pakadada di amu insan mengai boros datulun pakada dan iwalai negara di harapan sesuatu megang di harus serohon tau di kesan diwanat ikinawah dau apabila nepot awyo kesan diwanat ikinawah dau ngondau pe lembusa macam pelembusa bercerita di sangulun di kepercayaan dau nga negara boleh jadi salah satu kemurungan dalam diri dau sebab berpikiran pendaya negatif sebab bahaya ti kemurungan itu menda sekiranya berpikiran dan awak senang daya nga ini salah satu di mga bunuh diri lah mengkortinan dau sendiri lah. Jadi saya napandang ayaw atong bayaan ontak ti kamurungan angay nabet abulingan nabe bersmurasa lu sinangan dahit negara tepat-tepat ti kamurungan nga harandan dahit sangulun di kepercayaan dalam ngondaw na paparasa imo negara di masalah daw kepercayaan daw lah napentingan paparasa nga mesti montak motivasi yaw kami senang-senang da ginawa daw supaya kada yaw talampau pendiam supaya di pemurungan hirit ginawa daw. Yang pertama, berpikiran positif. Jika kita berpikiran positif, semua masalah boleh diselesaikan. Yang kedua adalah bersangka baik dan elakkan menunding jari. Dalam arti kata lain, bersangka baik dan elakkan menyalahkan orang lain jika kita tersilap langkah. Yang ketiga, berkomunikasi. Sebagai seorang manusia, kita seharusnya berinteraksi dengan orang lain agar kita tidak berasa keseorangan. Kita perlukan seseorang untuk menyokong dan memberi motivasi bagi menghilangkan rasa runsing yang berada dalam pikiran. Dan yang keempat, berehat dengan secukupnya. Kehidupan sibuk dan kekurangan masa untuk tidur boleh menyebabkan badan tidak cukup rehat dan memudaratkan kesehatan. Oleh itu, kita hendaklah mengatur masa tidur yang sistematik agar tubuh badan tidak menjadi lemah dan lesu. Dalam usaha mengubah sikap kita terhadap penyakit kemurungan, kita perlu menitik beratkan 3 elemen dalam kehidupan kita, yaitu kognitif, afektif, dan tingkah laku. Secara kognitif, kita belajar mengenai penyakit kemurungan. Kita kaji apakah simptom-simptom kemurungan dan apakah cara untuk menandatanganinya. Secara efektif, kita belajar untuk mempunyai sifat yang empati terhadap mereka yang mengalami masalah kemurungan. Kita belajar untuk tidak berprejudis terhadap mereka. Secara tingkah laku, kita menjadi rakan dan pendengar yang baik untuk mereka, memberi bantuan kepada mereka seperti membawa mereka pergi berjumpa dengan dokter dan membantu mereka menyelesaikan kesusahan dalam kehidupan mereka. Kerana bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Kita bantu kita, sama-sama kita harungi kemurungan.